Alhamdulillah Allah memberi saya kesempatan untuk bergiat dan memberi penerangan tentang isu Palestin daripada tahun 2004 lagi. 2004 dah masuk hampir 19 tahun dan nak masuk 20 tahun. Dan bersama-sama mengukuhkan satu NGO pada masa itu. Dan kebetulan ada peperangan antara Lebanon dan juga Israel. Jadi dapatlah pergi pada 2006 waktu peperangan berlaku, mengantarkan bantuan kemanusiaan di selatan Lebanon. Dan kehancuran yang berlaku di selatan Lebanon pada waktu itu gila. Tak dapat nak cerita kerana keadaannya amat teruk sekali. Kita tengok banyak bangunan yang diruntuhkan dan kita boleh bilang, oh ini 8 tingkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tak tahu lah orang di dalamnya bagaimana Tapi dalam keadaan yang seperti itu, pengalaman 15 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, apabila saya melihat video-video dan gambar-gambar kehancuran yang berlaku di Gaza kali ini, jauh lebih besar dari kehancuran yang berlaku di selatan. Walaupun pada saya dah rasa kita dah teruk, tapi apa yang berlaku baru-baru, yang sedang berlaku adalah lebih lagi dia punya kesan atau jenayah yang dilakukan kepada umat Islam atau rakyat Palestin di bumi Gaza. Tapi ala kulli hal, sebelum kita pergi ke apa yang berlaku sekarang, paling tidak kita undur sedikit tentang kenapa bumi Palestin dan juga Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis itu adalah penting bagi kita sebagai orang Islam dan sebagai rakyat di Malaysia. Apa pentingnya? Kenapa kita perlu ambil kisah dengan apa yang berlaku sekarang? Nah, sebagai orang Islam, paling tidak kita selalu baca ayat-ayat dalam Al-Quran dan bulan Isra Mi'raj, selalu ayat ini akan dibaca oleh para asatidzah, ustaz-ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah menyatakan pada ayat ini, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dari pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam ayat Al-Quran ada beberapa kali disebut tentang bumi Palestin dan mesti disambung dengan barakna fiha, bahawa ini tempat yang kami berkati. Tapi bila disebut Masjidil Aqsa, Allah ubah kenyataannya jadi barakna haula, iaitu ini tempat yang kami berkati sekeliling. Sebab itu sebahagian ulama menafsirkan bahawa ini tempat yang berkat dan menjadi pusat keberkatan. Sebab itu digunakan perkataan yang diberkati sekeliling. Nah, inilah tempat yang berlakunya Mi'raj Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dan disebut oleh Allah SWT, ini tempat yang kami berkati sekelilingnya. Artinya bukan Masjidil Aqsa saja, bukan Baitul Maqdis saja, tetapi keseluruhan bumi Palestin ini. Dan ini harus kita faham. Dan ini Allah nyatakan ini tempat mulia. Apakah tempat
tempat mulia yang dinyatakan oleh Allah SWT, tempat yang barakah yang dinyatakan oleh Allah SWT, kita tidak perlu rasa apa-apa. Sedangkan kita selalu rasa kita perlu pergi Masjidil Haram. Kenapa? Kerana itu juga tempat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah SWT. Jadi kenapa kita tidak merasakan perkara yang sama dengan Masjidil Aqsa dan seterusnya bumi Palestin itu? Itu dari segi ayat Al-Quran. Kalau kita tengok pula dari segi sirah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW seperti yang penyataan ni wasiat terakhir Rasulullah SAW. Dalam keadaan Rasulullah SAW telah pun sakit, dalam keadaan beliau sakit, dan beliau baginda merasakan bahawa ada keberatan daripada sahabat-sahabat untuk ikut arahan untuk bersama-sama dengan Zaid. Apa yang Rasulullah SAW telah buat dalam keadaan baginda gering, baginda telah mengatur satu pasukan tentera yang diberi pimpinan kepada Usama bin Zaid baru 19 tahun pada waktu itu. Beri pimpinan untuk apa? Untuk ke utara mempersiapkan laluan untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Sebab itu dalam keadaan baginda sakit sekalipun, bila baginda merasakan bahawa berat untuk sahabat-sahabat mengikut hal ini, dia bangun dalam keadaan terikat dan pergi duduk di mimbar dan bersabda, utuskan segera pasukan Usama. Maknanya pasukan Usama kena pergi, tak boleh tinggal. Dan wasiatnya kepada Usama bin Zaid adalah, walau apa pun yang berlaku kepada baginda atau pada Madinah, kamu tidak dibenarkan pulang balik. Tak boleh balik. Maknanya agenda membebaskan Al-Aqsa dan Baitul Maqdis dan bumi Palestin tetap harus dilakukan. Dan ini difahami oleh Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya disambung oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Malahan ada dalam satu riwayat lagi, bila Rasulullah SAW ditanya tentang kalau nak musafir ni, elok musafir di mana? Dia kata kalau kita umat Islam kalau nak musafir kepada 3 tempat, iaitu masjidku, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ada seorang sahabiah ni, dia tanya, sebab memang satu jauh kan, Masjidil Aqsa daripada Madinah jauh. Yang kedua, ianya dikuasai oleh tentera Rom. Jadi dia bertanya, kalau kami tak dapat ke sana, Rasulullah SAW, apakah jawapan baginda Rasulullah SAW? Sekiranya kamu tidak dapat untuk sampai ke Masjidil Aqsa, hendaklah sekurang-kurangnya kamu mengirimkan minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Artinya apa? Dalam keadaan tak boleh pergi sekalipun, kita mesti cakap. Dan kita mesti membantu sekurang-kurangnya mengantar minyak untuk menerangkan Masjidil Aqsa. Artinya bagi Rasulullah SAW, benda ni benda penting. Seperti bagaimana seperti Masjid Nabawi, seperti Masjidil Haram, ini adalah satu tempat yang kita tak boleh lekangkan daripada hati kita. Harus ada. Dan perkara ini difahami oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Sebab itu Khalifah Umar Al-Khattab, apabila dibebaskan Baitul Maqdis pada tahun kedua pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, apakah yang beliau telah nyatakan? Beliau buat satu deklarasi bahawa keseluruhan bumi Palestin adalah tanah wakaf milik umat Islam hingga bila-bila. Tanah apa? Tanah wakaf. Tanah wakaf. Kalau tanah wakaf berarti tanah siapa? Tanah wakaf umat Islam. Umat Islam dia disebut tanah wakaf untuk orang Palestin. Tak. Itu adalah tanah wakaf milik umat Islam. Sebab itu kalau kita bercakap dengan pejuang-pejuang Palestin, mereka akan mengatakan perkara yang sama, bahawa bumi ini, bumi
Palestin ini bukan milik kami, tetapi milik seluruh umat Islam. Tapi oleh kerana kami berada di atas tanah ini, maka tanggungjawab yang pertama jatuh untuk mempertahankan adalah kami di bumi Palestin. Tetapi sekiranya kami tiada, maka tanggungjawab itu akan beralih kepada semua umat Islam yang lain. Itu yang, sebab itu mereka kata, andaikan kami ini seperti mata-mata anak panah, dan kamu umat Islam yang lain adalah busur yang menarik dan melepaskan kami kepada dada-dada musuh. Jadi kenapa? Kerana ini tanah milik kita. Dan kerana itu, dengan apa yang Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran tentang kemuliaan tempat ini, dan Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita pentingnya pembebasan Al-Aqsa, Baitul Maqdis dan Palestin, dan seterusnya deklarasi bahawa itu adalah tanah wakaf milik kita, maka kita tidak ada pilihan, tetapi mesti mencuba segala mampu untuk membebaskan dalam apa saja keadaan. Dan ini dipahami oleh Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid iaitu khalifah terakhir, Khalifah Utsmaniyah yang terakhir. Apabila orang-orang Yahudi, mula membuat satu persatuan, gerakan Zionis antarabangsa, dan mereka menguasai ekonomi dunia. Dan pada masa itu kerajaan Turki adalah kerajaan yang bankrupt. Dia diberi label the sick man of Europe pada masa itu. Artinya orang sakit, seorang yang sakit di Eropah, kerana dia sudah negara yang bankrupt. Mereka datang dengan tawaran jutaan wang emas dan tawaran untuk melekapkan satu armada tentera laut untuk kerajaan Utsmaniyah dan membina universiti untuk kerajaan Utsmaniyah. Untuk orang yang bankrupt, negara yang bankrupt, itu tawarannya bagus. Tapi apa yang dinyatakan, apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid, Palestin bukan milikku, bukan milik bangsa Turki, tetapi milik bangsa Arab. Baitul Maqdis pula bukan milik bangsa Arab, tetapi milik umat Islam seluruh. Dan aku tidak akan sesekali pun menyerahkan bumi Palestin walau sejengkal. Bangsaku berjihad bermati-matian mempertahankan, menyuburkan tanahnya dengan darah-darah mereka. Simpanlah wang kamu yang berjuta ringgit, walaupun kerajaan Turki pada waktu itu memerlukan keuangan. Dan dia katakan, sekiranya suatu hari nanti khilafah Islamiyah ini tumbang, kamu boleh mengambilnya dengan percuma. Adapun sekiranya aku masih hidup, aku lebih rela diriku dicincang daripada melihat bumi Palestin dikeluarkan daripada daulah Islamiyah. Dan perkara itu selama-lamanya tidak akan berlaku selagi kami masih hidup. Cumanya yang sedikit sedihnya adalah penyelesaian diberikan kepada orang-orang Zionis, iaitu kamu sekiranya khilafah Islamiyah tumbang. Dan jangan heran bahawa tumbangnya khilafah Islamiyah pada waktu itu adalah juga dengan bantuan dan perencanaan Zionis pada masa itu, yang menguasai keuangan dunia. Nah, jadi semenjak daripada itu, kita melihatkan daripada tahun 1917 dan seterusnya, mula-mula orang-orang Zionis, mereka mula membeli tanah-tanah di bumi Palestin. Apabila mereka sudah banyak, lebih kurang 600 dibeli, ulama-ulama di Palestin dan Timur Tengah merasa bimbang. Diadakan satu muktamar. Dalam muktamar itu, muktamar ulama Timur Tengah, pada waktu itu mereka buat perbincangan dan akhirnya keluar satu fatwa. Barang siapa umat Islam yang menjual tanah bumi Palestin kepada orang-orang Yahudi, hukumnya murtad.
hukumnya murtad. Kerana apa? Karena bumi Palestin ini ada kaitan dengan akidah kita. Karena ini tanah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena ini adalah tanah milik umat Islam. Jadi sampai, dan kita lihat, jadi bila diorang tak boleh beli, dia mula lobby, menggunakan kuasa kewangan mereka. Mereka lobby bangsa-bangsa bersatu. Akhirnya bangsa-bangsa bersatu keluarkan satu plan, iaitu membina dua negara. Yang kuning ini adalah Palestin dan yang hijau. Jadi orang yang ada hanya 600 tanah diberikan 54%. Orang yang ada 94% tanah hanya tinggal 46%. Tak pelik. Tapi itulah keadilan bangsa-bangsa bersatu. Bangsa-bangsa bersatu yang sentiasa bersatu untuk menindas Islam. Dan selepas itu peperangan demi peperangan yang dimenangi oleh orang Yahudi, Zionis. Akhirnya yang tinggal pada tahun 1967, ini yang dikatakan two-state solution, bahawa penyelesaian dua negara, iaitu lebih kurang tinggal lebih kurang dalam 30%, 28% untuk Palestin, dan lagi 72% untuk Israel. Daripada apa? Daripada ni 6. Dan mereka buat perjanjian demi perjanjian, dia ceroboh. Dan akhirnya sekarang ini memang dua, tak boleh nak buat dah penyelesaian dua negara. Dan memang kita, walau macam mana pun, kita harus dalam hati kita tidak ada penyelesaian dua negara. Dalam hati kita, seluruh bumi Palestin itu adalah milik umat Islam. Kalaupun kita ambil penyelesaian dua negara, hanya untuk sementara. Kerana kita tidak boleh punya pemikiran atau perasaan redha dengan dua negara itu. Kerana apa? Kerana tanah itu adalah tanah milik umat Islam. Dan ini yang harus kita faham. Dan untuk mereka, Yahudi dia ada agenda besar, bahawa kepercayaan mereka mengikut kitab-kitab mereka, mereka akan akhirnya menguasai apa yang dinamakan Yeres Israel. Artinya Israel Raya yang besar di antara Sungai Furat hingga Sungai Nil. Sungai Furat di mana? Di Iraq kan? Jadi Iraq, jangan heran kenapa Iraq perlu dihancurkan. Saddam Hussein harus jatuh dan kekuatan tentera Iraq harus dihancurkan. Sama juga dengan Mesir. Mula-mula Mesir okey dengan mereka. Tiba-tiba bila naik Morsi, dia tahu tidak boleh lagi dia kontrol, maka dijatuhkan Morsi, dia dinaikkan Asisi. Asisi itu atuknya adalah seorang Yahudi. Asisi presiden Mesir sekarang. Dan untuk mereka, untuk wujudkan Eretz Israel tu atau Israel Raya tu, dia tak boleh wujud tanpa Baitul Maqdis ataupun Jerusalem. Dan Jerusalem tu tak ada makna, atau Baitul Maqdis tu tak ada makna tanpa the Temple of Solomon ataupun kuil Nabi Sulaiman, yang dia kata duduk di bawah tapak Masjidil Aqsa. Tetapi dah banyak arkeologi yang dia gali, cari artifak-artifak lama, tak ada satu pun tanda. Dan ini bukan seorang arkeologis. Arkeologis daripada universiti di Israel sendiri pun kata tak ada. Tapi mereka tetap saja dengan naratif bahawa ini tapak dan kami harus miliki. Sebenarnya kenapa dia perlu pegang naratif itu, menyatakan kepada kita itu? Kerana mana-mana tamadun pun, untuk menunjukkan bahawa tamadun itu pernah ada dan tanah itu milik orang tu, dia mesti ada monumen atau artifak, kan? Jadi mesti ada monumen. Kita kata India pernah dikuasai oleh orang Islam.
kerajaan orang Islam. Kenapa? Kalau tanya, mana bukti Taj Mahal? Macam mana nak buat macam tu kalau kamu bukan kerajaannya? Kalau kita kata Majapahit dengan ajaran Hindunya pernah menguasai Pulau Jawa, mana buktinya? Borobudur, Prambanan sebagai contohnya kan, Borobudur, Prambanan. Sebab itu nak kata wujudnya Hang Tuah ni perlu ada perigi Hang Tuah. Kita tak tahu pun sama ada tu pergi Hang Tuah tak, tapi ceritanya ada pergi Hang Tuah. Sebab itulah Hang Tuah terwujud. Kalau tak sama juga kalau kita pergi Langkawi, nak kata Masuri itu wujud tu mana? Sama lah ni. Sebab adanya Masjid Al-Aqsa yang besar sebegitu adalah bukti kepada seluruh dunia bahawa ini tanah milik umat Islam dan bukan tanah milik Zionis, Yahudi Israel. Jadi ini harus dihapuskan supaya tak ada bukti. Bila realiti di atas menunjukkan tak ada bukti itu, senang mereka menyatakan bahawa tanah ini milik orang-orang Yahudi. Dan kena faham definisi Zionis adalah orang-orang yang mempercayai perlunya ada sebuah negara di bumi Palestin untuk orang-orang Yahudi sahaja. Kunci yang terakhir itu, untuk orang-orang Yahudi sahaja. Itu definisi Zionis. Kalau tak ada yang last tu, dia cuma orang Yahudi atau orang Israel, tapi bukan Zionis. Zionis, pegangan mereka tak boleh ada orang lain selain daripada orang-orang Yahudi. Artinya kekuasaan tuntas di tangan orang-orang Yahudi. Mari kita tengok juga apa yang berlaku, yang menyebabkan, menjadi sebab kenapa adanya serangan Taufan Al-Aqsa. Ini nama yang diberikan oleh pihak Hamas dan pihak Gaza tentang peperangan. Setiap peperangan itu dia ada nama. Setiap peperangan ada nama. Yang ini dipanggil peperangan Taufan Al-Aqsa. Nah, kenapa berlaku Taufan Al-Aqsa? Yang pertama adalah kerana kalau kita lihat orang-orang dan tentera Israel semakin lama semakin banyak mengacau Masjidil Aqsa. Kekerasan yang dilakukan tak kira sama ada lelaki maupun perempuan. Jadi sudah banyak halangan-halangan, terutamanya mulai tahun 2022 bila Netanyahu dapat kembali ambil tampuk sebagai Perdana Menteri. Jadi dia telah mempercepatkan agenda. Kita berhenti azan ke tak? Kita teruskan. Kena minta permission. Dan selain daripada itu makin banyak kekejaman, makin banyak pembunuhan yang mula berlaku di dalam Israel, di luar daripada Gaza, dalam tanah haram Israel. Lepas orang setiap hari, malahan kalau mengikut statistik antarabangsa 1,5 orang, 1,5 orang setiap hari untuk selama setahun yang lalu. Artinya lebih kurang dalam 550-600 orang setahun. Setiap hari ada saja sekurang-kurang seorang yang dibunuh. Artinya perkara ni kalau dulu tak seperti ini, tapi ini setiap tahun. Satu, pencerobohan kepada Al-Aqsa.
dan menahan orang daripada masuk ke Al-Aqsa. Pencerobohan Al-Aqsa, kalau dulu seminggu mungkin dia buat seminggu sekali, 2 minggu sekali, ini setiap hari mesti ada orang-orang Yahudi yang akan masuk dalam Masjidil Aqsa. Dan mula sudah ada kenyataan-kenyataan kita harus bahagikan Al-Aqsa ini dua bahagian. Sebahagian untuk orang Yahudi dan sebahagian untuk orang Islam. Ada yang kata bagi masa, antara lepas zuhur sampai malam orang Islam, di bawah tu untuk orang Yahudi. Dia seperti apa yang mereka buat kepada Masjid Ibrahim di Hebron. Dan kanak-kanak pun tak terlepas ya. Kanak-kanak sendiri pun tidak terlepas dari apa yang mereka. Jadi bukan saja orang dewasa, penculikan, pembunuhan berlaku juga kepada kanak-kanak. Kalau kita tengok, ini adalah laporan daripada Human Rights Watch. Ini bukan orang Palestin ya. Ini bangsa-bangsa bersatu punya laporan. Kalau tengok laporannya, mereka menyatakan memang sudah ada peningkatan pembunuhan termasuk terhadap kanak-kanak Palestin di tebing barat. Jadi kalau kita tengok laporan, dia tengok memang makin ramai kanak-kanak dibunuh. Tahun 2022 paling ramai anak-anak Palestin, kanak-kanak Palestin yang dibunuh. Dan tahun 2023 sampai Ogos dah 34 orang kanak-kanak 34 orang. Artinya lebih kurang sebulan dalam 4-5 orang sebulan. Ini kanak-kanak ada apa dari segi dia punya bahaya kepada tentera Israel tak ada pun. Dan ini yang sedang berlaku, dan ini adalah laporan daripada Human Rights Watch dan Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu pun menyatakan memang betul ini sedang berlaku terhadap kanak-kanak. Dan ini dilihat oleh pimpinan Hamas dan Jihad Islami di Gaza. Bukan di Gaza saja, di seluruh Palestin. Sesuatu harus dilakukan. Dan bukan saja itu, penambahan sekarang penambahan perobohan rumah-rumah yang berlaku bukan di Gaza tapi di dalam negara haram Israel, di tebing barat utamanya. Dia merobohkan dan dia bom. Jadi ini berlaku makin lama makin banyak perkara ini berlaku. Kalau kita tengok memang apa yang mereka lakukan dan kekasaran makin lama makin meningkat. Pembunuhan malahan kalau kita lihat dalam masa ujung tahun lepas, tahun ini mereka sudah mulai satu gerakan baru, iaitu memasuki kamp-kamp pelarian refugee di tebing barat, di Jenin, di Aqaba. Mereka masuk dan menculik pejuang-pejuang Palestin, pemimpin-pemimpin Palestin, masuk menculik. Dan ini berlaku dengan lebih kerap. Dan walaupun memang ada amaran-amaran yang dikeluarkan oleh pihak Palestin, amaran-amaran ini langsung tidak diendahkan langsung. Dan kalau kita tengok laporannya, Israel telah pun menghalau atau
meruntuhkan bangunan, menyebabkan tak ada tempat untuk orang-orang Palestin ni. Kalau dalam di Masafah Yatta di tempat di tepi barat ni satu saja 13 keluarga yang dirubuhkan rumah mereka dan dihalau 84 orang. Dan ini berlaku semakin lama semakin kerap. Dan yang paling kritikal kepada rakyat Palestin adalah gerakan normalisasi. Tapi sebelum ni dia tak kisah sangat normalisasi, sehinggalah dalam lebih kurang 3 minggu lepas, bila Arab Saudi menyatakan mereka akan mula proses normalisasi dalam di bangsa-bangsa bersatu. Nah, kenapa normalisasi antara Saudi dengan Israel ini satu yang bahaya? Kerana Arab Saudi adalah lebih kurang seperti dialah negara yang paling unggul menjaga hal ehwal umat Islam. Jadi satu moral victory, satu kejayaan moral bagi Israel. Kalau dia normalisasi ni maksudnya apa? Artinya kita tak ada kita boleh berniaga macam biasa, keluar masuk macam biasa, macam kita dengan Thailand ke, kita dengan Singapura ke, tak ada sekatan langsung. Itu maksud normalisasi. Boleh berniaga, boleh semua ni. Dan kalau itu berlaku, artinya apa? Artinya Israel tak ada apa-apa, Israel macam negara Islam yang lain lah. Dan kalau ini berlaku, negara-negara Islam yang lain akan mula bersama. Jadi perjuangan membebaskan bumi Palestin ini akan pelan-pelan hilang. Jadi ini adalah sesuatu yang penting. Makanya diadakan serangan Taufan Al-Aqsa pada 7 hari bulan Oktober baru-baru ini. Dan kita lihat kali ini satu peperangan yang berbeza, yang amat mengejutkan dalam sejarah pembebasan Palestin. Kenapa? Kita tengok ni, ini bom ini bom Hamas. Daripada mana? Daripada udara. Ini tak pernah berlaku dalam peperangan dengan Yahudi. Jadi adalah satu yang pertamanya amat mengejutkan bagi orang-orang tentera, terutama tentera Israel ini. Tentera Zionis merasakan ini satu kejutan yang amat sangat. Bagaimana mereka boleh menyerang dengan besar-besaran dari laut, dari darat, dari udara dan roket. Tentera mengikut lautan, tentera atas darat dan tentera daripada udara, mengiringi roket yang dilancarkan ke dalam Israel. Bagaimana ini berlaku dan mereka tak tahu benda tu, perkara ini boleh berlaku, perancangan. Sedangkan Israel, Zionis mempunyai ramai kuncu-kuncu spy dia di dalam Gaza. Cumanya kuncu-kuncu ini dikenali oleh Hamas dan oleh Jihad Islami. Satu lagi, serangan ini bukan hanya dilakukan oleh Hamas ya. Ini adalah satu penyatuan. Dia kumpulan yang paling besar di Gaza ni adalah kumpulan Hamas dan kumpulan Jihad Islami. Kali ini mereka bekerja sama dalam serangan ini. Artinya ini adalah serangan daripada rakyat, bukan daripada satu kumpulan. Tapi naratif yang dibina oleh Israel sekarang ini adalah ini peperangan antara Israel dan Hamas. Hamas ini lah perangannya sama dengan ISIS. ISIS ni kira teruk yang sembelih pada orang semua itu. Jadi ini naratif yang dibina oleh media-media barat melalui media Israel. Jadi kalau kita tengok
Taufan Al-Aqsa bermula dengan ribuan peluru berpandu dilancarkan ke arah Tel Aviv dan juga ke arah semua tempat dalam tanah haram Israel. Memang dilakukan dengan begitu baik dan mengejutkan. Sebab tu buat 7 hari bulan, 7 bulan hari Sabtu orang-orang Yahudi dia sabar, dia tak bekerja. Hari Sabtu dia tak bekerja. Hari yang dia ikut agama Yahudi, dia hari itu hari tak boleh buat kerja. Kan ingat cerita yang Allah SWT sumpah mereka kerana mereka pergi tangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi dalam ajaran mereka hari Sabtu tak boleh buat kerja. Dan datang bukan saja daripada laut dan darat, tetapi juga daripada udara. Guna payung terjun yang ada yang glider yang ada mesin tu. Itu yang dilakukan. Kedua, yang juga menghairankan, mengejutkan kepada tentera Zionis adalah betapa jauh serangannya. Kalau biasa dia dari Gaza je, Gaza roket, tapi duduk dalam Gaza, tak pergi mana-mana. Tapi kali ini, walaupun tanah di Gaza ni dikelilingi oleh pos-pos tentera, ni penuh dan seluruh teping Gaza ni dia ada tembok simen yang diletakkan sangat dalam betul, sebab dulu orang tentera Hamas dia ikut terowong tu dia bina sampai ke dalam 10-20 km ke dalam. Jadi mereka blok kat situ. Jadi dia orang kata, alah, mana boleh dia orang terkejutlah dia, sebab dia tak lalu ke bawah pun, dia lalu ke atas, ikut atas darat. Dia pecahkan tembok yang ada. Nah, dan di sini mereka buat apa yang mereka namakan sampul Gaza, the Gaza Envelope, yang mana tadi ada tentera, kamp-kamp tentera dan juga penempatan haram. Ada 50, lebih kurang 50 penempatan haram yang ada populationnya lebih kurang 30,000. Dan mereka itu juga adalah tentera simpanan untuk kamp-kamp tentera yang di luar. Tapi serangan yang dibuat oleh tentera Hamas dengan Jihad Islamik kali ini, mereka masuk dan menawan semua ni. Semua pos-pos tentera ditawan. Semua pos-pos tentera, bukan satu dua semua pos-pos tentera ini ditawan. Itu yang jadi sesuatu yang diorang tak faham. Bukan saja bom yang macam-macam, tapi semua, dan sebab itu kawasan-kawasan yang ada kamp tentera semuanya dibom dan mereka masuk dan menawan. Nah, satu lagi adalah bilangan tahanan atau tawanan. Kalau ingat lagi dulu, pada 2006 dulu Hamas tawan seorang je. Namanya saya lupa. Syed Khalid. Lebih kurang gitu. Jilat Khalid. Saya nanti kena cek balik. Kadang-kadang dia bila umur 36 tahun ni, balik dia dah naik 63 tahun ni, ada benda yang dia tak lekat. Nah, kalau ingat ni, dia seorang je. Kerana seorang ni operasi besar-besaran dibuat oleh tentera Zionis untuk selamatkan. Dia orang tak jumpa. Akhirnya untuk selamatkan, dia orang terpaksa buat pertukaran. 1027 orang tawanan dalam penjara keluar untuk tukar dengan seorang. Tapi kali ini mereka tak tahu berapa jumlah. Anggaran mereka
lebih pada 200. Kenapa lebih pada 200? Sebab antara yang baru ni 2 hari lepas, 3 hari, 2 hari lepas rasanya, Hamas menunjukkan pimpinan-pimpinan tentera Israel yang mereka tawan. Dia tunjuk 10 orang je. Semua 10 orang ni Brigadier General, Laksamana Laut, Laksamana, Brigadier General, Lieutenant Colonel, semua top post, semua general 10 orang. Dia kalau ada satu Brigadier General, siapa yang bekas tentera faham, satu Brigadier, dia akan jaga satu batalion. Setiap batalion ada satu Brigadier. Batalion ni sekurang-kurangnya 200 orang baru dipanggil satu batalion. Kalau kecil-kecil tu dia panggil company. Tapi batalion, kalau dan ada beberapa Brigadier General, artinya apa? Artinya ramai kat bawah dia. Jadi kemungkinan tahanan adalah lebih daripada 200. So dia nak tukar macam mana ni? Tujuannya dia nak tukar, nak bebaskan semua yang ada dalam penjara sekarang. Sekarang ni lebih pada 5,200. Itu yang. Dan yang keempat yang mereka terkejut adalah kekuatan daya tempur. Kekuatan daya tempur tu macam mana? Sebab dia masuk melalui darat, masuk melalui udara. Ni yang kita sebut ini yang kita sebut tu, dia orang buat ni dari udara. Ini mengejutkan mereka. Dari laut pun ada. Dan kalau kita tengok video-video yang ada, memang mereka hancurkan semua pos-pos yang ada di sepadan. Apa yang mereka buat adalah mula-mula daripada atas, sebab ini tentera Palestin sekarang dia ada drone dia sendiri. Dari atas dia hancurkan dulu, dia rosakkan dulu semua tempat komunikasi. Jadi dia orang semua tak tahu. Lepas tu baru dia pecahkan tembok-tembok dan dia orang masuk dengan kereta, dengan truk untuk pergi dan menyerang tempat-tempat kamp-kamp tentera Israel. Dan yang kelima adalah sebenarnya ini masa yang paling tepat. Sebab apa? Sebab proses normalisasi. Dan yang paling penting adalah keangkuhan Netanyahu. Pada baru-baru ni kan ada UNGA, UN General Assembly, persidangan besar bangsa-bangsa bersatu yang Perdana Menteri kita pun pergi berucap, semua Perdana Menteri pergi berucap. Dan bayangkan, ini yang dibuat oleh Netanyahu waktu ucapan beliau. Dia buat apa? Dia tunjuk satu new Middle East, satu peta baru di mana yang hijau itu adalah rakan-rakan yang akan menjadi rakan negara Israel, dan satu negara Israel tak ada langsung perkataan Palestin di situ. Dia nak beritahu, this is the new Middle East. Inilah Timur Tengah yang baru, iaitu Israel dan rakan-rakan normalisasinya, Sudan, Egypt, Jordan dan juga Saudi Arabia. Itu berlaku 3 minggu lepas di bangsa-bangsa bersatu. Dan pada masa itulah Saudi menyatakan kita akan mulakan proses normalisasi. Jadi serangan ini, walaupun pimpinan Hamas, pimpinan Jihad Islami dan orang-orang semua tentera di Gaza tahu kesan ke atas mereka mesti akan turun. Tapi mereka harus lakukan ini dan lakukan untuk menunjukkan dan mematahkan moral serta menyebabkan kegerunan kepada Israel. Sebab itu bila mereka serang cara yang tak pernah mereka lakukan.
Dalam hari yang pertama, lebih pada 2,500 roket dilancarkan. Dan pada masa yang sama juga, beribu-ribu tentera masuk ke dalam Israel. Dan memang 2 hari, 3 hari lepas itu, keputusan yang pertama, objektif pertama tercapai. Kerana Arab Saudi kata dia menghentikan semua rundingan normalisasi dengan Israel. Bukan objektif pertama saja tercapai, juga objektif-objektif yang lain. Dan sebab itu makanya diadakan Taufan Al-Aqsa. Walaupun mereka tahu apa yang akan berlaku, walaupun mereka tahu, dan mereka bersedia. Sebab itu kan kalau kita tengok semua video-video yang ada mengata-kata yang sumbernya daripada Palestin, kita tengok semua video, tak ada video yang kita dapat orang yang menyatakan kenapa Hamas buat ni atau kenapa jihad Islami buat ni. Tak. Mereka semuanya menyokong dan menyatakan yang salah atau yang jahat adalah tentera Israel. Sebab mereka tahu perkara itu perlu dibuat. Itu yang, dan memanglah daripada kita dapati apa yang dinyatakan oleh menteri, tak dipanggil defense je, menteri pertahanan, tapi tak boleh panggil pertahanan, menteri pencerobohan dia. Dia nak kata dia tak, dia bukan defense, dia selama ni offense. Dan dia kata apa? Kami akan menjadikan bandar Gaza sebagai bandar yang hanya dipenuhi oleh kemah. Tidak akan ada lagi bangunan-bangunan di Gaza. Dan memang mereka mula, dan kita melihat, walaupun saya pernah melihat keadaan seperti ini di Beirut. Sebab saya pun bawa kamera, bawa video. Jadi saya tengok balik video lama tu di selatan Beirut. Tapi ini lagi teruk keadaan. Dan ini yang sedang, apa yang mereka sedang Israel nak buat sekarang ni adalah daripada utara sampai ke bandar Gaza, capital bandar Gaza, itu akan dijadikan padang jarak, padang terbuka, supaya Gaza jadi lagi pendek. Supaya Gaza tu akan jadi lagi pendek. Itu yang ingin mereka lakukan sekarang. Dan kalau kita tengok ni, memang siapa yang pernah pergi ke Gaza, ni ada tempat-tempat ni di Gaza ni yang kami kenal lah. Yang masa kami pergi, saya pergi ke Gaza tahun 2012 dulu. Dan ada memang yang kita nampak. Saya bersama satu NGO namanya MyCare, Humanitarian Care Malaysia. Kami ada seorang pengurus besar di sana, namanya Dr. Ziad Syahada. Tak tahu, tak pasti sama ada dia datang sini lah. Sebab dia ada datang sini selepas rasanya bulan Syawal, atau dia nak masuk Ramadan tak dapat. Tapi dia datang bulan Syawal atau selepas tu, dia ada datang ke sini. Ini gambar yang dia post. Dr. Syahada ni orangnya badannya besar, tinggi, besar. Dia hafiz. Dia lulusan, dia buat doktorat dalam bidang seni bina di Universiti Melaya. Masa tahun 2010-11, kami gunakan dia sebab dia hafiz yang suaranya sedap. Jadi kami selalu guna dia untuk jadi imam Ramadan. Kita bawa dia satu tempat. Jadi waktu dia kata dia nak balik dalam 2018 itu, bila dia waktu dia kata dia nak balik,
kami tawarkan dia jawatan untuk menguruskan pejabat Michael di sana. Jadi dia ni orangnya tough. Memang badannya besar, tinggi, tough. Tiba-tiba dalam Facebook dia, satu hari itu dia tulis apa? Dia tulis 2 perkataan je. Ya Allah. Untuk Ziyad tulis Ya Allah. Maknanya keadaan di sana memang teruk. Lepas tu dia post yang ni, gambar ini, dan dia tulis Gaza dengan emoji nangis. Itu je. Dan sekarang ni setiap kali dia, kalau kami berhubung, saya akan tanya dia, Ya Akhi, are you alive? Dia akan jawab, I'm still alive. Itu je dia jawab. Lepas tu kami tak berhubung lah. Saya cuma nak tahu dia hidup tak? Tak tahu kan? Dan dia, I'm still alive. Dan dalam posting-posting, kalau ada Facebook, cuba cari Ziyad, Z-I-A-D, Syehadah, S-H-E-A-D-A. Sebab dia cuba memberi laporan-laporan terkini yang berlaku di sana. Dia ada bagi laporan, semalam dia ada bagi laporan. Semalam dia ada bagi laporan lebih kurang 14 minit apa yang berlaku. Tapi lepas tu dia buat posting, lepas dia bagi laporan tu dia buat satu posting. Dia kata mungkin lepas ni tak ada laporan kerana hospital tempat, sebab dia cari internet. Dia 2 hari dia tak ada laporan sebab dia cari internet ni. Dia dapat internet tu di satu hospital. So dia bagi laporan. Dan dia kata kerana pihak Zionis telah menyatakan bahawa mereka akan bom hospital. Tetapi pengurusan hospital dan doktor-doktor semua tak mau tinggalkan hospital. So dia katakan saya mungkin tak boleh buat laporan dah sebab tak dapat. Dan beliau ni dia kata saya cuba buat laporan lagi sekiranya saya masih hidup, if I'm still alive. Itu keadaannya sebab mereka tak tahu. Baru-baru ni di AIU, Bukhari International University, kami dapat berita salah seorang daripada student kami yang balik ke Gaza, dia syahid balik ke Gaza, dan dia namanya Sulaiman Abu Hanzah. Dan beritanya bila perang itu berlaku, dia pun turut serta dan dia ditembak oleh sniper di muka dan di badan dia. Tapi 2-3 hari baru mereka boleh dapatkan dia punya badan, confirm dapatkan badan dia. Ada seorang jadi kita buat satu majlis peringatan hari Jumaat malam. Jumaat malam kita buat satu hari peringatan untuk dia. Dan ada seorang perempuan, pelajar perempuan kita daripada Gaza. Dia tunjuk video yang apa ni, bangunan kena bom. Lepas tu dia kata, tengok ke bangunan ni, ada 4 bangunan yang lepas satu-satu kena bom, jatuh. Lepas tu dia sebut pada kita. Dia tak nangis dia sebut pada kita. Bagi anda yang melihat, bangunan tu tak ada apa-apa lah, tapi itu adalah kediaman saya dan keluarga saya. Dan semenjak runtuhnya bangunan ni, saya masih belum dapat berhubung dengan keluarga saya. Saya dengar tu rasa Allah. Dan dia boleh beri penerangan ni. Perempuan ni, dia boleh berdiri depan bagi penerangan. Kami ada ramai pelajar Palestin yang kami cek tadi. Kami ada 15 orang pelajar Palestin yang tak dapat berhubung dengan keluarga mereka. Ada lagi yang lain, ada yang dapat berhubung, tapi kerana kebanyakan pelajar kami kalau dari Palestin tidak datang dari tebing barat, tapi datang dari Gaza. Dan 15 orang menyatakan bahawa 2 hari ini kami tidak dapat berhubung dengan keluarga kami. Jadi dia tak tahu hidup atau mati. Yang pelajar perempuan tadi, yang dia kata, bagi kamu mungkin bangunan tak ada apa-apa ya, biasa je tengok. Tapi itu adalah
bangunan di mana kami keluarga saya hidup, dan saya mengenali saudara mara dan kawan-kawan saya 30-50 orang di situ. Kan? Tapi dia kata sehari sebelum perkara itu berlaku, ibu dia pesan. Ibu dia kata, Alhamdulillah, ibu amat gembira kerana kamu di tempat yang selamat. Kamu doakan kami. Tapi sekiranya kami mati dan kamu tidak lagi berhubung dengan kami, ingat, you are better Palestinian. Ingat bahawa anda adalah seorang warga Palestin dan anda harus tetap memperjuangkan isu Palestin, dan anda harus tetap menyebarkan kepada orang apa yang berlaku dan menyertai perjuangan Palestin. Itu pesan wasiat itu. Kita dengar tu, saya yang bercakap ni pun rasa sebab kita tengok dia punya kekentalan. Jadi Ziyad dalam keadaan yang macam tu, bom tu dia bawa kereta, ambil gambar. Ini keadaan yang berlaku. Kau dia kenal tempat menara tadi, kenal dia? Ini antara dia punya main street di Gaza. Ini tempat main street di Gaza. Memang cantik tempat tu. Tapi keadaannya, jadi dia lalu bawa untuk melihat keadaan di bandar Gaza. Tapi bagaimanapun dia tetap saja menjalankan tugas dia. Masa berlaku ni dia dah mula mula masak dan berikan makanan kepada beberapa ratus. Sebab kami immediately bila berlaku tu kita hantar, kita ada reserve funds yang ada serta-merta, kita hantar $20,000 di sana. Semua pakai wire transfer ya. Dan baru-baru ni dia hantar lagi beberapa $1,000. Sekarang ni kita dah hantar lebih kurang dalam RM250,000 Malaysia ke sana untuk Ziyad dan anggota-anggota Michael di sana, sukarelawan di sana, untuk mereka beli barang-barang untuk macam selimut, bantal, tilam untuk diagihkan selain daripada makanan. Tapi masalahnya Ziyad kata makanan dia dah habis ya. Makanan dah habis. Mereka menunggu supply yang bantuan kemanusiaan daripada Mesir, daripada negara lain, tapi akan lalu ikut Rafah, Mesir. Ini kebetulan waktu saya ceramah pada 12 Oktober. Ini kebetulan pada waktu itu ada satu pencerobohan atau bom yang berlaku. Ini keadaan. Tapi cuba tengok orang-orang Palestin. Dia tak ada rupa macam ketakutan nak lari, tak. Dan mereka ada sudah biasa. Dan jana kuasa, loji jana kuasa di Gaza telah pun habis dia punya minyak tu 3 hari lepas. Sebab itu Ziyad Shahadah dia terpaksa cari tempat lain, cari hospital untuk dapat internet, untuk dapat. Dan sekarang ini pihak Israel mula menggunakan bom fosforus. Bom fosforus ni ada sebab dia gunakan. Bila dia guna bom fosforus, rakyat biasa akan masuk dalam rumah. Yalah, mana? Jadi tentera pun dia kira masuk dalam rumah, memudahkan mereka buat operasi darat.
Jadi mereka akan gunakan. Jadi mula ni sekarang ni tengok macam mana reaksi warga Palestin. Dan memanglah dia mula masuk. Dan perancangan mereka adalah nak masuk melalui darat, nak mula proses masuk darat itu semalam, perancangan awal. Tapi Allah turunkan banjir kilat di Tel Aviv. Tel Aviv kena banjir teruk. Jadi terpaksa stop dulu, tak jadi. Sebab banjir tu. Memang kalau tengok video, memang banjir di Tel Aviv tu agak teruk juga kan. Tiba-tiba hujan yang Tuhan Allah boleh datang. Ya, kuasa Allah SWT kan. Kun fayakun. Senang saja. Dan setakat ini, kalau kita tengok setakat hari ini jam 12 tengah hari tadi, setakat ini 2,670 kematian dan 9,600 yang cedera. Dan kita tahu bahawa sekarang ni mereka mendapat sokongan daripada Amerika. Yang membimbangkan saya pada kali ini, dia Israel ni, dia punya ordinance maknanya peluru bom dia hanya ada lebih kurang dalam 28 hari je stockpile dia, yang supply dia dalam. Kalau dia bom lebih kurang dalam 28 hari, lepas tu dia tak ada, dia habis. Sebab itu kalau balik sejarah, daripada 2008, dia bom lebih kurang 28 hari, dia pun minta gencatan senjata. Dia yang bom, dia minta gencatan senjata. Kenapa? Sebab dia kehabisan bom. Ordinance dia habis. Jadi bila ordinance dia habis, dia kena minta supply daripada Amerika Syarikat. Untuk dia gunakan stockpile Amerika Syarikat, ordinance Amerika Syarikat, dia kena kelulusan Kongres. Sebab tu dia gencatan senjata. Ambillah tahun berapa, 2008, 2002, semuanya lebih kurang 30 hari gencatan senjata. Yang membimbangkan adalah pada kali ini Amerika menghantar warships dia, kan, dia punya aircraft carrier. Dan masalahnya sekali dengan itu dia supply ordinance. Artinya dia supply, dia menghantar kepada Israel. Jadi sekarang ni supply-nya boleh lebih daripada 30 hari bom. Sebab dia dapat direct supply sekarang ni. Itu sedikit membimbangkan bagi kita saat kali ini. Dan pentingnya tekanan antarabangsa kepada Amerika dan terutamanya Israel berlaku. Kalau tidak, mereka punya ordinance yang banyak, lebih pada 30 hari. Sebab sekarang ni dia ada satu angkatan warship, aircraft carrier dekat dengan Israel, dan satu lagi backup pun dah masuk Mediterranean. Artinya ordinance-nya supply tu agak continuous. Mungkin boleh lebih daripada 90 hari. Itu adalah satu. Cumanya kita gembira sikit lah bahawa ada sokongan daripada China, ada sokongan daripada Rusia, dan juga ada sokongan daripada Iran, dan Hezbollah pun sudah mula Hezbollah pun sudah mula membuat serangan di utara. Walaupun banyak lagi. Apa yang penting, salah satu perkara yang kita kena faham adalah kita juga jangan dibohongi oleh Israel. Israel sudah mula sekarang ni menyatakan macam-macam. Dia kata, macam jurnalis ni, dia kata apa? Dia kata dia menyatakan bahawa dia putera Hamas potong kepala babies, 40 orang babies. Ini dia buat-buat je, tak ada bukti.
Jadi banyak sekarang mereka menyatakan macam yang orang-orang kat konsert ni pun kena bunuh, 200 lebih kena bunuh. Ini tidak berlaku. Walaupun sebahagian mereka memang diculik kerana dia dikenali sebagai tentera simpanan. Tapi bila ditanya orang-orang Israel sendiri, mereka kata tak ada. Baik je, bagus saja layanan. Tapi mereka mencipta sekarang ini naratif bahawa Hamas, tentera ini, satu, peperangan ini bukan Palestin dengan Israel, tapi Israel dengan Hamas. Itu yang pertama. Dan kedua, dinyatakan Hamas ini adalah tentera yang macam ISIS, tak ada peri kemanusiaan langsung. Kenapa mereka buat ni? Kerana supaya serangan mereka yang tidak berperi kemanusiaan itu dibuat kononnya ke atas orang yang tidak ada peri kemanusiaan. Itu naratif yang sedang mereka buat, branding mereka untuk menghalalkan apa yang mereka lakukan. Jadi untuk kita sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Mari kita dengar satu ni. Ini adalah, walaupun dalam bahasa Inggeris ya, tapi ini adalah satu wasiat ini wasiat seorang ibu ya. Apa tak bunyi? Tadi bunyi ya ni. Tadi bunyi ni tak bunyi pula. Tapi apa yang dia katakan adalah Allah telah tunjukkan dengan mata kepala mereka sendiri pengorbanan yang berlaku. Dia kata, saya tidak pernah dengar yang amat menakutkan itu, tapi saya tetap saja berdoa dengan Allah SWT supaya anak-anak saya dalam keadaan yang selamat. Walaupun seluruh dunia ini, dia kata, semuanya sedang hancur, berpecah-pecah dan bunyi yang menakutkan, tapi dia kata Allah kesihanilah anak-anak. Tapi dia kata jangan bimbang tentang kami, tapi doakan untuk kami. Dan kami kalau tengok apa yang dia nyatakan ni, dia kata ni. Dia kata kami memerlukan kamu, kita semua ni menjadi orang yang kental. Bukan dia suruh, dia cakap dia tu. Dia kata kami memerlukan umat Islam lain mempunyai jiwa yang kental. Dalam apa? Dalam agama kita, dalam kita punya kehidupan. Nasihat dia pada kita bukan untuk bukan untuk merintih. Tak. Ini nasihat dia pada kita. Nasihat dia pada kita macam tu. Anak dia kata, saya rasa saya akan mati. Tapi dia kata bukan begitu, bukan nak mati, saya rasa saya akan diangkat. Itu anak dia beritahu kepada dia. Kerana dia melihat apa yang akan berlaku. Tapi dia kata kalaupun anak ni mati, dia akan mati sebagai seorang syahid, seorang syuhada. Saya tak tahu kenapa dia tak bunyi pula. Tadi dia bunyi. Dia kata jangan bimbang, jangan takut. Dan apa yang diminta sekarang supaya kamu dapat beritahu anak-anak kamu bahawa tanah ini adalah tanah Palestin, dan pegang kepada agama kita. Kami bukan saja berperang dengan Israel, tapi kami juga berperang dengan Amerika. Itu yang dia kata. Dia kata jangan bimbang tentang kami, doa aja untuk kami. Sebab kalau kami mati pun kami mati syahid. Jadi jangan bimbang. Yang pentingnya kamu harus jadi orang yang kental. Sebab peperangan ini susah.
terutama bagi mereka sebagai perempuan dan kanak-kanak. Jadi dia kata cuma agar Allah mudahkan. Itulah kentalnya jiwa mereka. Sama ada kami mati atau tidak, dia kata permintaan kami adalah jangan cakap perkara yang buruk tentang pejuang-pejuang kami. Maknanya jangan kita blame pejuang tu. Ini orang yang tengah kena ni, dia sebut jangan kamu blame, sebab pejuang-pejuang kami ini melakukan sesuatu yang baik. Dan itu yang ingin diingatkan kepada kita. Saya berharap bahawa kita faham, jangan kita kata ni bodoh, itulah rakyatnya. Ini warga Palestin, dia tidak menyatakan ni kesalahan Hamas, jihad Islami, tak. Dia kata doa untuk kami dan jangan salahkan tentera-tentera ni. Apa yang mereka buat adalah betul dan kamu harus kekal, kental membantu agenda yang dibawa oleh pejuang-pejuang. Jadi itulah sedikit sebanyak untuk renungan kita bersama-sama. Jadi apa tanggungjawab kita? Pertama, menyebarluaskan penerangan kepada semua. InsyaAllah kalau ada di pejabat-pejabat tuan atau di surau atau masjid lain, kalau ingin penerangan, jemput saja saya. Dan saya bersedia. Dan kalau ada yang rajin antara ni, yang bersemangat antara ni, kalau boleh ikut saya 2-3 kali, lepas tu ambil slide ni, tolong ceramah ke orang lain pula. Tapi study sikit lah, belajar sikit. Saya ni sebab dah lama ya, daripada tahun 2004. Jadi isinya banyak sikit lah. Dan ada pengalaman pun ke sana semua kan. Tapi boleh. Dan kita kalau ada yang social media tu, tolong lawan naratif palsu. Tolong lawan naratif palsu kalau ada. Dan kalau ada Telegram untuk berita-berita yang terkini di Palestin, tolong ikut Terkini Palestin. Ejaannya Terkini Palestin. Type Terkini Palestin di Telegram, join. Sebab banyak maklumat yang saya kongsi ini adalah daripada Terkini Palestin. Itu sebab itu dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Inggeris pun ada Eye on Palestine satu, ataupun Quds News Network, itu yang kita kira reliable, yang sahih. Eye on Palestine, Quds News Network. Kalau Facebook Quds News Network dah tak dapat dah. Facebook dah ban. Ada lagi satu, saya lupa, nanti insyaAllah boleh share. Dan salurkan sumbangan dan bantuan-bantuan. Tak payah fikir, bagi je. Lagipun Allah janji dalam surah Al-Baqarah kan, Allah janji bahawa kalau kamu sedekah, kamu infak, satu seperti menanam sebiji benih. Dari benih itu akan tumbuh sebatang pokok dengan 7 dahan, dan setiap dahan akan mengeluarkan 100 biji buah. Artinya ganjaran balik kepada kita 700 kali ganda. Dan Allah sambung ayat itu, dan ikut suka Allah SWT nak bagi banyak mana. Satu, lebih daripada 100 dan 700 kebaikan yang kita akan dapat lagi. Ini untuk membantu. Dan kalau ada NGO yang tadi pilih sikit lah, yang sebab dalam kadang-kadang gini ada orang yang tiba-tiba dia buat NGO, lepas tu kita tak tahu duit pergi mana kan. Bukan nak sebab pengalaman berbelah-belah tahun ni pernah tengok lah NGO yang tak pernah buat pun, tak tahu kat Gaza ke kat mana kan. Ataupun pernah ada satu channel TV dulu, dia kutip berjuta-juta sebab program TV kan, berjuta-juta. Tapi kami tak pernah dengar saluran tu sampai bantas tu sampai ke Gaza. Tak tahulah dia, mungkin dia tak diukur ni kot kedutaan Palestin kat sini. Kalau lalu kedutaan Palestin kat sini, kita tak tahu pergi mana. Tak payahlah. Sebab tu kami buat pejabat di Gaza, sebab kita sure bantuan tu sampai. Kalau lalu kedutaan ni
mungkin dia balik travel naik first class atau alhamdulillah boykot barangan Israel. Dan jangan lupa senjata paling ampuh seorang mukmin adalah doa. Jangan kecilkan doa. Sebab apa? Doa terutamanya kalau munajat di tengah malam itu adalah, dia tak ada dinding antara kita dengan Allah. Kalau kita ikhlas dan ramai yang ikhlas, insya-Allah Allah akan beri kebaikan. Jadi jangan. Dan sebenarnya apa yang berlaku di Palestin dan apa yang berlaku sekarang ini juga merupakan hadiah Allah SWT kepada kita orang-orang yang faham. Sebab hadis Rasulullah SAW ini menyatakan apa? Ini hadis riwayat Imam Ahmad, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini mutawatir ni. Hadis ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi bantuan kepada orang yang berperang di jalan Allah, maka baginya seperti pahala orang yang berperang, dan bererti dia juga telah berperang. Dan barang siapa yang menyantuni dengan baik, membantu keluarga orang yang berperang di jalan Allah, berarti dia juga telah berperang. Kita duduk bilik aircon, sembahyang pun aircon kan? Duduk macam ni, tapi kita bantu dari segi sosial medianya. Rajin kita tak mengarut benda lain dalam sosial media. Kita dengar ceramah, kita beri ceramah, kita sumbang dengan kewangan. Kita dapat pahala apa? Pahala jihad. Kita dapat pahala jihad. Ni hadis ni, hadis suai, bukan saya kata ya, Ustaz Tuan Ustaz. Ini hadis suai. Sebab katanya ia seperti juga, artinya kita seolah-olah kita bersama dalam perjuangan itu. Dan ini besar, dia punya hadiah Allah bagi kepada kita. Kalau kita, hati kita terletak dengan perjuangan-perjuangan. Jadi insya-Allah kalau ada yang ingin membantu, boleh saja membantu dengan Sosialis atau MyCare, dan boleh saja dengan mana NGO, asalkan mereka buat kerja di sana. Ada beberapa yang kita tahu, yang kita jumpa pun di sana. Bila kita pergi sana memang ada. Tapi kita takut juga orang yang ambil kesempatan, kita bimbang juga. Ambil yang kita yakini. Kita ambil, kita sedekah, paling tidak kita tahu yang kita amat yakini. Saya tahu Ustaz, saya minta maaf banyak-banyak. Kononnya tadi Ustaz kata sampai pukul 9 pun tak apa. Saya kata pukul 8.40 kot juga cukup lah kot. Tapi itulah dia. Dia pun sikit banyak salah. Dia pun so saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap. Saya cuma nak tinggalkan kepada tuan-tuan puan-puan satu pesanan daripada pimpinan pejuang Hamas yang sewaktu dia datang ke Terengganu pada tahun 2006, Disember 2006. Ini yang dia nyatakan. Dia beritahu, wahai orang-orang Islam di Malaysia, kami pejuang-pejuang Palestin dan para syuhada Palestin berjanji kepada kamu di yaumul akhirah, di hari akhirat nanti, apabila kamu berhadapan dengan Allah SWT dan dalam perjalanan untuk ke jannah, kami akan bertanya di hadapan Allah SWT, ya Allah, apakah yang telah mereka lakukan untuk membantu perjuangan kami membebaskan bumi Palestin? Saya bila dengar itu gerun. Bayangkan kalau kita dah dalam perjalanan nak ke jannah, tiba-tiba dia tanya. Jadi paling tidak kita harus berdoa. Jadi
Jadi kalau doa yang paling bagus kalau dalam sholat waktu kita sujud kan. Kalau kita berdoa, Allahumma ansuri Islam wa muslimin, Allahumma ansuri mujahidin wa mustadafin fi Palestin. Tak sampai 3 saat, 4 saat ni. Tambah sikit je. Tapi doa betul-betul. Kalau boleh lagi banyak lagi bagus. Sekurang-kurangnya doa. Lagi bagus kalau kita boleh bagi sumbangan kewangan. Dan kalau kita boleh, macam saya kata tadi, kita boleh juga gunakan media sosial untuk kita sambungkan, sebarkan. Sebab ramai orang Malaysia tak tahu sangat tentang isu Palestin ini. Jadi paling tidak kita bantu membangkitkan kesedaran. Moga-moga itu menjadi saham kita yang besar di akhirat kelak. Kalau yang benar itu daripada Allah SWT, kalau yang salah itu daripada kelemahan diri saya sendiri, walaupun pada hakikatnya kedua itu daripada Allah SWT. Al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Yang hak itu daripada Allah SWT, dan janganlah kita menjadi orang yang ragu-ragu. Aku luka lihaza, astagfirullah, wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.